Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Di sebelah ini adalah buku terbaru saya yang berjudul Membongkar Salah Faham Agama. Anda boleh dapatkan buku ini di Shopee dan juga Lazada. Sebuah buku yang saya kumpulkan nota-nota saya ketika memberikan video reaction. Semoga ia dapat dimanfaatkan. Sahabat-sahabat, beberapa hari ini saya dapat satu video yang memberikan satu sebab untuk saya memberikan video reaction ini. Pun begitu, saya tak terus buat video reaction tu sebab ada banyak perkara yang berlaku beberapa hari ini. Pun begitu, hari ini kita nak tengok dan kita berikan sedikit ulasan. Jom kita tengok video berkenaan. Solat dalam air. Okey. Ui, kepala selam tu. Masuk kepala dalam air tu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Boleh warahmatullahi. tolong jawab, Ya. boleh ke solat dalam air Ustaz? Boleh. Cukup dia punya syarat-syarat, cukup rukun-rukun solat. Sah lah. Tak masalah pun. Okey Ustaz. Ya, sama. Ustaz Mio, apakah rukun-rukun dia? Rukun dia. Rukun dia saya ambil satu je. Untuk dia syarat sah solat kan. Tempat tu bersih, hadap kiblat, masa waktu untuk aurat. Bila kita sujud kan, betul-betul sujud dalam air. Dahi kita anggota dia ada pula anggota sujud. Cukup syarat anggota sujud, dahi, tangan, kaki semua. Kira okey lah. Jangan semayang yang sujud atas batu lah. Itu Syiah. Syiah jangan. Itu beza. Okey man. Okay, alhamdulillah di atas penerangan daripada kedua-dua ustaz kita tadi dapatlah kita faham mengenai berkaitan tentang solat. Jadi boleh solat di mana-mana, di dalam air, di atas batu, semuanya tidak ada masalah asalkan cukup rukun, syarat sah dan sebagainya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah menonton video berkenaan. Apa yang saya tengok, ustaz-ustaz ni, abang-abang ni cuba untuk nak menjelaskan tentang kepentingan solat. Bahkan kepentingan solat pada awal waktu lah. Kita kata solat awal waktu lah. Sehingga kalau solat kat dalam air pun tak ada masalah, kata mereka. Selagi boleh melakukan perkara rukun, maka solat itu sah. Bahkan jika kita teliti video itu, kita akan dapati bahawa abang-abang ni ataupun ustaz-ustaz dalam video ni, solat sehingga tenggelam kepala kat dalam air. Kepala tu dah tenggelam dah. Ayak kat dalam, dia pun kat dalam. Bontot dia naik ke atas lah waktu dia sujud. Saya melihat perkara ini adalah satu isu yang perlu kita jelaskan. Saya bimbang orang akan berlebih-lebihan di dalam memahami tentang waktu solat dan keadaan untuk solat sehingga melakukan perkara yang membahayakan diri mereka sendiri. Oleh itu kita berikan reaksi terhadap video ini. Cuma saya akan kaitkan berkaitan tentang solat pada awal waktu dan juga bahayanya solat dalam keadaan-keadaan tertentu. Pertama, solat pada awal waktu adalah perkara yang baik dan mendapat pahala apabila dilakukan pada waktu dan situasi yang biasa. Pun begitu perlu diingatkan bahawa pahala solat di awal waktu adalah pahala bersegera melakukan kebaikan. Bukanlah pahala khusus solat di awal waktu. Di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, tiada satu pun hadis sahih yang menyebutkan as-salah fi awwali waqtiha. Tetapi yang wujud ialah lafaz as-salah li waqtiha ataupun as-salah ala waqtiha. Saya tidak menafikan bahawa para ulama kita memahami as-salah li waqtiha dengan maksud salat di awal waktu seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari dan para ulama-ulama di dalam penamaan bab di dalam buku-buku mereka. Saya juga tidak menafikan bahawa hadis as-salah fi awwali waqtiha disahihkan oleh sebahagian para ulama hadis. Manakala sebahagian yang lain mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis yang dhaif daripada sudut sanad. Kita serahkan kepada para ulama untuk membincangkan tentang hal ini. Pun begitu, saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengekalkan lafaz hadis yang merujuk kepada solat pada waktunya. Iaitu Nabi menjelaskan bahawa solat wajib dilakukan pada waktunya dan ia adalah perkara terbaik yang dilakukan oleh seorang Muslim. Kedua, para ulama bersepakat pula bahawa seseorang Muslim boleh memilih untuk solat pada mana-mana waktu selagi mana tidak dibimbangi terluput waktu solat. Maksudnya jika zuhur masuk jam 1.15 petang dan asar masuk 4.30 petang, 4.30, maka dia boleh memilih untuk solat pada mana-mana waktu daripada 1
4.15 petang sampai kepada 4.20 petang. Jika dia masih lagi tak salat pada 4.20 petang, maka sudah hilang kelayakan untuk memilih. Dia wajib salat pada ketika itu kerana dia cuma ada masa 10 minit untuk salat. Dia wajib untuk salat. Dia tak boleh berniat untuk qada kerana itu adalah perbuatan dosa besar, meninggalkan salat dengan sengaja. Direkodkan dalam Mawsu'ah al-Fiqhiyah berkaitan isu pilihan waktu ini. Ittafaqal fuqaha'u 'ala al-qawli bitakhyir al-musalli fi ada'i as-salah fil waqti al-muwassa' wa huwa al-waqtu alladhi wukkila iqa'u as-salati fihi li ikhtiyarul musalli. فإن شاء أوقعها في أوله أو في وسطه أو في آخره ولا إثم عليه فيما يختار. Para ulama bersepakat bahawa seorang yang bersalat boleh memilih waktu untuk melaksanakannya pada mana-mana waktu yang luas. Waktu disebut sebagai waktu muwassa', iaitu waktu yang dipilih oleh orang yang bersalat untuk mendirikannya. Dia boleh pilih untuk laksanakan pada awal waktu. Dia boleh pilih untuk pada pertengahan waktu ataupun pada akhir waktu. Tiada sebarang dosa bagi mana-mana pilihan. Anda boleh rujuk dalam jilid yang ke-11 muka surat 68. Pada muka surat yang sama disebutkan, sekiranya dilewatkan dengan sengaja tanpa uzur, lalu orang itu mati, dia tetap tidak berdosa. Kerana dia melakukan sesuatu yang dia diberi kebenaran untuk melakukannya. Iaitu dia diberi kebenaran untuk memilih waktu mana dia mahu salat. Manakala kematian pula bukanlah pilihannya. Oleh itu dia tidak berdosa atas sesuatu yang telah diberi pilihan. Kesepakatan ulama dalam bab ini juga perlu dipertimbangkan. Contohnya ketika presiden parti kita sedang berucap dan sudah masuk waktu salat. Adakah kita terus salat ataupun kita tunggu ucapan presiden kita tamat? Ya, kita tunggu ucapan dia tamat. Bukan selalu pun dia berucap depan kita. Ketika mengajar di masjid, di surau, waktu Isyak sudah masuk. Selepas azan Isyak, adakah kita terus salat ataupun kita sambung sikit pengajian yang hampir habis? Ya, kita habiskan, kita selesaikan yang sedikit itu. Mungkin 5 atau 10 minit. Pilihan-pilihan itu adalah satu kebaikan apabila kita dapat menggabungkan isu menyegerakan kebaikan dengan memberi laluan-laluan kebaikan yang lain untuk dipenuhi. Ketiga, kita faham salat di awal waktu, salat pada waktunya adalah satu kebaikan. Kita juga sudah faham bahawa kita boleh memilih untuk salat pada awal, pada tengah dan hujung waktu salat. Oleh itu saya mahu mengangkat satu persoalan. Mengapa abang-abang ustaz kita dalam video tu cepat sangat nak salat? Adakah mereka merasa wajib? Jika mereka mengatakan wajib, maka mereka telah menyelisihi ijma'. Atau adakah mereka merasakan ia sunat yang perlu didahulukan ketika itu walaupun di atas air? Saya mengatakan lebih sunnah ketika itu jika mereka mencari tempat yang lebih sesuai. Tempat yang rata, bukan menyelam kepala di dalam air. Ambil masa sikit saja untuk pergi ke darat. Bahkan saya tengok dalam video tu, dekat tu atas tu ada jambatan. Tak boleh ke panjat naik atas tu, berduduk dekat atas jambatan tu. Jambatan tu orang lalu lalang. Boleh tak salat dekat tempat lalu lalang? Boleh dengan kita meletakkan sutrah. Itu lebih baik daripada kita salat dalam keadaan menyelam kepala di dalam air. Kerana mencari kebaikan dalam kesempurnaan salat. Salat dalam keadaan menyelam, sekalipun sah, disebabkan rukun-rukunnya sah, rukun-rukunnya sah, syarat-syaratnya sah, tetapi ia boleh mengundang kemudaratan. Dalam keadaan yang kita tengok tadi, boleh menyebabkan bahaya. Ayak masuk dekat hidung. Sebab bukan dalam keadaan seperti kita sibah, seperti kita berenang. Kalau kita berenang, badan kita separas dengan kepala ataupun badan kita bawah sedikit daripada kepala, itu cara berenang yang betul. Tetapi apabila punggung kita tinggi daripada kepala kita, boleh menyebabkan air masuk dan kita boleh menjadi lemas. Bukankah Nabi SAW telah sebut dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, la darar wa la dirar. Tidak boleh memberikan mudarat atau mencari mudarat. Demikian juga ia akan menghilangkan sunnah yang mudah tetapi tinggi pahalanya, iaitu membaca tasbih ketika sujud. Rasulullah SAW bersabda, "Idza raka'a ahadukum falyaqul 3 marrat subhana rabbiyal azim wa dzalika adnahu wa idza sajada falyaqul subhana rabbiyal a'la 3 wa dzalika adnahu." Apabila kamu rukuk, maka ucapkanlah 3 kali subhana rabbiyal azim, dan itulah sekurang-kurangnya ucapan. Apabila kamu sujud, maka ucapkanlah subhana rabbiyal a'la 3 kali, dan itulah sekurang-kurangnya ucapan. Riwayat Abu Dawud. Bacaan ini sekalipun hanya sunat menurut mazhab Asy-Syafi'i, tetapi ia menjadi wajib dalam mazhab Hambali. Jika kita tak baca, solat kita tak sah menurut mazhab Hambali. Maka sebaiknya kita yang mengaji ni, ustaz-ustaz yang mengaji ni, berusaha keluar daripada khilaf dengan cara berusaha untuk membacanya. Keempat, saya mungkin boleh bersetuju
Jika abang-abang ustaz kita ni tunjuk mereka solat dalam keadaan menyelam pada akhir waktu kerana mereka tidak mempunyai banyak pilihan. Tetapi saya sangat tak setuju apabila mereka merakam peristiwa itu, perkara itu pada awal waktu. Carilah daratan, solatlah di situ. Ia lebih baik. Bahkan ada kemungkinan besar ia tak makan banyak masa anda, menambahkan khusyuk dan meningkatkan pahala. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada video hari ini? Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share supaya orang lain juga boleh mendapat manfaat yang sama. Jika anda mahu untuk sokong dan sertai saya dan juga sahabat-sahabat yang lain di dalam komuniti online kita, tekan butang join yang ada dekat bawah ni. InsyaAllah banyak program-program bermanfaat telah disusun untuk anda pada setiap minggu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.